Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Pengamalan Adat Pepatih di Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, saya perkenalkan ahli kumpulan saya yang telah bersama bertungkus lumus menyiapkan kerja kumpulan ini. Saya, Nurharis Atilah binti Harisah selaku wakil kumpulan, Ummu Najwa binti Faizal Rusli, Nur Aini Rashikah binti Sairin, Nur Ifah Adibah binti Muhammad Irwan, Sharifah Fatinah binti Said Burhanuddin dan Ainatul Syahirah binti Muhammad Saleh. Seterusnya, mari saya perkenalkan tajuk kami iaitu Pengamalan Adat Pepatih di Negeri Sembilan. Adat pepatih merupakan sebuah adat yang menjadi warisan turun-temurun yang telah diamalkan oleh penduduk Negeri Sembilan. Adat ini merupakan sebuah adat yang unik kerana masyarakatnya mengamalkan nasab sebelah ibu yang mana berbeza dengan adat Temenggung yang mengikut nasab sebelah bapa. Di semenanjung Malaysia, adat ini dipraktikkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan kecuali kawasan Port Dickson serta penduduk Naning di Melaka. Baiklah, kita akan pergi kepada permasalahan kajian. Kajian ini dilakukan bagi mengenal adat pepatih dengan lebih terperinci dalam merungkaikan isu mengapa adat pepatih kurang dipraktikkan dalam kalangan anak-anak muda. Berdasarkan maklumat yang didapati, adat pepatih tidak lagi diamalkan dalam hukum adat akibat modernisasi yang pesat berlaku serta salah faham yang berlaku dalam kalangan masyarakat luar. Dalam kajian ini, cadangan penyelesaian dalam mengekalkan pengalaman adat pepatih akan dibincangkan berserta dengan cabaran dan halangan yang timbul dalam mengatasi permasalahan ini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Dalam kajian ini, terdapat 3 objektif yang ingin kami capai, iaitu yang pertama, mengenal adat pepatih dengan lebih terperinci, dan yang kedua, meneliti permasalahan yang menyebabkan adat pepatih kurang diperhatikan oleh generasi kini, dan yang ketiga, merungkaikan salah faham masyarakat mengenai warisan dan budaya adat pepatih. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan perbentangan bagi lokasi kajian dan skop kajian. Bagi lokasi kajian, kami menjalankan kajian ini di seluruh Negeri Sembilan yang mengamalkan adat pepatih. Negeri Sembilan adalah sebuah negeri yang terletak di pantai barat semenanjung Malaysia. Keluasan keseluruhan Negeri Sembilan ialah 6,645 km persegi atau 664,591 hektar. Daerah-daerah di Negeri Sembilan terdapat 7. Seterusnya, skop kajian. Bagi kajian ini, ia meliputi pelbagai lapisan masyarakat di seluruh Malaysia. Fokus utama kami bagi kajian ini adalah untuk mengetahui tentang adat pepatih serta pengamalannya di Negeri Sembilan. Melalui kajian ini juga, kami dapat merungkai salah faham masyarakat luar terhadap adat pepatih. Selain itu, antara topik skop kajian kami juga termasuk faktor-faktor adat pepatih kurang diamalkan di Negeri Sembilan dan juga kesan daripada pengabaian adat pepatih ini. Seterusnya, pengertian adat pepatih. Adat ini berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera dan diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang. Adat pepatih telah dibawa ke Semeli Tanah Melayu oleh perantau-perantau Minangkabau pada abad ke-14. Adat pepatih ini merupakan peraturan yang telah diamalkan sejak turun-temurun dan ianya merangkumi semua aspek kehidupan termasuklah sosiopolitik, perusahaan harta pusaka, adat perkahwinan dan aktiviti kemasyarakatan. Adat pepatih ini bersifat demokrasi yang mana kuasa pemerintahnya dilaksanakan secara bermuafakat melalui wakil daripada setiap suku. Berdasarkan gambar ini dapat dilihat kuasa pemerintahan yang tertinggi ialah Yang Tuan Besar dan diikuti oleh undang, lembaga, buah puak dan anak buah. Dalam adat pepatih, susun lapis masyarakatnya adalah berdasarkan kepada kumpulan dan suku. Seperti ramai yang sedia maklum, terdapat 12 suku kesemuanya di Negeri Sembilan iaitu suku Biruanda, Batu Hampar, Payakumbuh, Mungkal, Tiga Nenek, Seri Melenggang, Seri Lemak, Batu Belang, Tanah Datar, Anak Aceh dan suku Tiga Batu. Suku ini pula dipecahkan kepada 4 bahagian yang lebih kecil yang dipanggil perut. Perut dikotai oleh pewapak dan anggota di dalamnya dikenali sebagai anak buah. Seterusnya, mengenai luak. Di Negeri Sembilan terdapat 14 buah luak, namun kini hanya 4 luak yang dianggap sebagai luak utama iaitu luak Sungai Ujong,
Luak Jelebu, Luak Johor dan Luak Rembau. Keempat-empat luak ini diketuai oleh undang dan dikenali sebagai undang yang empat, manakala luak Tampin diketuai oleh Yang Tuan Besar dan luak selebihnya diketuai oleh seorang penghulu. Undang bertanggungjawab untuk memilih Yang Tuan Besar. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang keistimewaan adat perpati. Terdapat dua bahagian bagi topik ini. Pertama, dari segi adat perkahwinan. Seperti yang diketahui, terdapat 12 suku di dalam sistem suku adat perpati. Mereka ditegah sama sekali untuk berkahwin sesama suku dan mereka sangat menekankan amalan eksogami, iaitu perkahwinan luar suku. Objektif amalan ini adalah untuk menjamin keharmonian setiap suku. Segi hukum harta pusaka pula, ianya istimewa kerana lain daripada pembahagian harta pusaka yang selalu kita dengar. Terdapat 4 jenis harta di dalam adat perpati, iaitu harta pusaka, harta pembawa, harta dapatan dan harta carian. Harta pusaka adalah harta kepunyaan sesuatu suku atau perut yang diwarisi secara turun-temurun kepada keturunan perempuan. Kaedah mewarisi harta pusaka diperturunkan dari seorang ibu kepada anak perempuannya. Harta pembawa pula ialah harta milik kaum lelaki, hasil dari carian titik peluh lelaki. Jika lelaki tersebut meninggal dunia, harta ini akan diberikan kepada saudara perempuannya. Seterusnya ialah harta dapatan. Harta dapatan ialah harta kepunyaan perempuan. Harta ini terdiri daripada harta pusaka yang diwarisi oleh kaum perempuan semasa dia berkahwin dan juga harta cariannya sendiri ketika masih bujang, janda atau harta yang diperolehinya semasa proses penceraian. Dan yang terakhir pula ialah harta carian. Harta carian ialah harta sepencarian suami isteri. Pembahagian untuk harta ini dibahagikan seperti yang telah ditetapkan oleh syariat. Sekarang mari kita beralih ke bab seterusnya, iaitu metodologi kajian, yang mana merupakan kaedah atau teknik yang sesuai bagi menjawab permasalahan kajian, yang mana pekaji akan mengumpul dan menganalisis data untuk menyokong bukti kajian yang dilakukan. Sekarang kita akan mengenal pasti reka bentuk dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian kami. Kajian kami berbentuk kaedah kuantitatif, iaitu data dikumpul dan dianalisis melalui soal selidik. Seramai 97 responden telah menjawab kurang soal selidik yang kami edarkan secara atas talian, iaitu melalui Google Form. Kajian pengamalan adat perpati Negeri Sembilan ini dijalankan di beberapa buah negeri di Malaysia, iaitu melibatkan pelajar dan orang awam. Berikut merupakan kutipan data lokasi dan jumlah responden. Berdasarkan jadual data kajian kami, majoriti responden berasal dari negeri Selangor, iaitu seramai 44 orang. Bagi kaedah analisis data pula, kaedah kuantitatif ini digunakan dalam kajian kami bagi membentangkan dan menghuraikan lagi jawapan kepada persoalan kajian yang kami lakukan. Keputusan yang diperoleh daripada borang soalan selidik yang kami lakukan akan dibentangkan dalam bentuk jadual. Analisis data daripada borang soalan selidik kami disimpulkan lagi melalui jadual berikut. Majoriti responden adalah berumur dalam lingkungan 20 tahun ke bawah. Jika dilihatkan kepada catapan yang pertama, berikut merupakan jumlah peratusan responden yang mempunyai pengetahuan terhadap pengalaman adat perpati ini. Sebanyak 81.4% yang mengetahui tentang pengamalan adat perpati ini, manakala 18.6% tidak mengetahui. Hasil dapatan kajian iaitu salah faham masyarakat luar mengenai adat perpati. Yang pertama, mengenai hal pemilikan dan pewarisan harta. Segala harta perlu diserahkan kepada pihak perempuan sekiranya berlaku perceraian atau kematian. Yang kedua, mengenai matrilineal, iaitu menganggap masyarakat adat perpati tunduk kepada wanita dan menyifatkan wanita masyarakat adat ini sebagai queen control. Seterusnya, cabaran penerusan pengamalan adat perpati di Negeri Sembilan. Terdapat dua jenis impak cabaran. Yang pertama iaitu impak modernisasi dan urbanisasi. Sebagai contoh, anak muda keluar berhijrah ke bandar bagi mendapatkan pekerjaan atau menyambung pelajaran. Yang kedua, bercanggah dengan ajaran Islam.
iaitu pendahan tentang hukum hakam agama Islam membawa kepada penghapusan elemen yang bercanggah dengan ajaran Islam. Seterusnya, implikasi pengabaian adat pepatih. Yang pertama, penghapusan budaya dan adat. Budaya luar yang diamalkan pada zaman kini menyebabkan penghapusan budaya dan adat pepatih. Ini kerana masyarakat tidak lagi mengamalkan adat pepatih kerana menganggap adat ini bercanggah dengan hukum Islam. Walhal, adat pepatih boleh diubah dan disesuaikan mengikut kepada ajaran dan tuntutan Islam. Seterusnya, terhakisnya adat pepatih. Perubahan corak budaya hidup masyarakat Melayu menyebabkan adat pepatih semakin terhakis di Negeri Sembilan. Impak dari terhakisnya adat pepatih ialah: pertama, berlakunya pertentangan budaya dan adat. Yang kedua, terhakisnya hubungan komuniti akibat pengejaran golongan muda. Yang ketiga, kurangnya pentuturan bahasa Minangkabau. Setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaian. Beberapa cadangan diutarakan bagi mengatasi isu permasalahan adat pepatih yang semakin kurang dipraktikkan kini. Antaranya ialah usaha membukukan adat pepatih supaya golongan muda dapat mendalami adat pepatih dengan lebih mendalam. Seterusnya, pihak kerajaan boleh mengadakan karnival dengan kerjasama orang tempatan. Akhir sekali, masyarakat boleh terus mengamalkan adat pepatih yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kesimpulannya, adat pepatih merupakan khazanah yang harus dipelihara kerana ia mempunyai nilai yang amat tinggi bagi masyarakat Melayu. Meskipun kita telah melepasi zaman penjajahan, akan tetapi negara kita masih lagi dijajah budaya luar dari segi pemikiran, pakaian dan pertuturan, menyebabkan timbul pelbagai cabaran dalam mengekalkan pengamalan adat pepatih. Justru semua pihak hendaklah berganding bahu dalam mengatasi permasalahan ini agar identiti masyarakat Melayu tidak hilang dalam era kemodenan.